makcik ni tentu umur dia tua dah, tentu banyak buat maksiat. Alhamdulillah kan. Aku muda lagi, kurang sikit maksiat jangan. Kan? Entah dia yang tua banyak ibadat, kita yang muda sedikit daripada dia masih tak banyak ibadat, kita masih jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ulama kata kalau kita tengok budak kecil, jangan kata budak ni berilmu lagi. Sembahyang pun tak Allah terima tak tidak kan. Ilmu tak tahu mana. Tapi dia budak kecil, dia masih belum ditaklifkan oleh Allah, tak ada dosa. Kalau dia buat dosa pun tak dianggap dosa lagi, sebab dia belum balik lagi. Sedangkan kita yang umur 50, 60, 40 ni dah bergelumbang dengan dosa dan maksiat. Baik budak kecil ni. Hatta ulama kata seorang suami jangan pandang rendah pada isteri. Sebab kadang-kadang isteri itu ulama kata mungkin lebih banyak ibadah kepada Allah. Mungkin tiap-tiap malam bangun tahajud, yang kita terkejut je. Asal bangun terkejut. Wujud tak kena jantung, meninggal. Bini kita lah yang bangun setiap malam doakan kita, doakan kesejahteraan rumah tangga. Mungkin kalau isteri itu bagi pandangan lebih diterima, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Takutlah kamu firasat orang yang beriman. Contohnya isteri kita. Setiap malam bangun tahajud. Kan daripada pukul 4 sampai subuh. Kita masa itulah paling kuat dengkunya. Contohnya kan. Tiba-tiba isteri kita bagi pandangan, kita tolak mentah-mentah. Memang ada kawan-kawan saya bila dia bagi tanya pendapat kita kata you tak tanya ke pandangan isteri you. Dia kata mana boleh ustaz tanya pandangan perempuan, merosakkan kita, rosak hidup kita. Ada pula macam tu. Saya kata orang yang paling dekat dengan you, isteri you lah, isteri awak yang paling dekat dengan awak, tentu dia lebih kenal awak dan dia lebih tahu apa cara penyelesaian dia. Tu tanya pandangan dia. Tak ustaz, saya kalau tanya pun setakat tanya je, tapi saya takkan terima pendapat dia. Jangan suruh astagfirullahaladzim kan. Kita kalau betul, saya kata kalau pendapat dia betul, walau betul sekalipun pendapat saya juga saya akan buat itu. Macam tu pula. Apa guna? Tapi you bincang, kadang-kadang bincang juga, tapi saya takkan terima pandangan dia. Ada suami yang ego macam tu. Sedangkan isteri tu mungkin pandangannya lebih hebat lagi, lebih berkenas lagi. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri pun banyak menerima pandangan, saranan daripada para isteri dia. Dalam banyak kalau kita baca sejarah tuan-tuan kan, ada beberapa keadaan Rasulullah minta pandangan pada isteri dia. Dan sampai ulama sebut dalam kitab-kitab Ustaz kan, sampai Rasulullah buntu masa tu. Macam mana aku nak minta sahabat-sahabat buat apa yang aku nak suruh buat. Pernah satu ketika kan, bila Rasulullah bermimpi pergi menunaikan haji. Lepas tu Rasulullah arahkan para sahabat bersiap untuk menunaikan haji, tapi tak dapat masuk Mekah. Puak-puak kafir musyrikin tak benarkan Nabi masuk. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan cukuplah dengan bertahallul. Nabi kata Allah Ta'ala perintahkan kita bertahallul. Tak ada seorang sahabat pun cukup kepala dia. Orang tengah marah, tengah nak protes sebab apa, tak puas hati. Kenapa Rasulullah dengar cakap orang kafir ni tak masuk je kan? Jadi seorang pun tak nak cukup kepala. Sehinggalah Rasulullah masuk ke dalam kemah, sedih Rasulullah. Lepas tu ditanya oleh isteri, kenapa kamu sedih ya Rasulullah? Dia kata aku sedih sebab sahabat tak ikut perintah aku, cukup kepala dia kan? Lepas tu kata isteri dia, memang mereka sedang sedih, mereka sedang marah, mereka tak puas hati sebab mereka tak dapat tunaikan haji. Tak apa ya Rasulullah, wahai suamiku, kalau kamu nak mereka buat, kamu dulu buat. Dia kata Rasulullah pun cukur rambut dia, saranan isteri dia. Rasulullah keluar kemah je, sahabat tengok dah tak ada rambut dekat kepala Nabi. Semua sahabat tak payah suruh pun, Masya Allah. Kita tengok dalam kitab sirah kan? Siapa punya idea? Isteri Nabi. Nabi pun tak tahu nak buat apa lah kan? Rupanya kena buat dulu, baru sahabat-sahabat semua lakukan. Itu contohlah dalam sirah. Banyak lagi contoh-contoh. Jadi tak salah kalau kita sesekali merendah diri mendengar pandangan isteri kita. Jangan sombong dan takabur. Na'udzubillah. Okey. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan huwa qabulul haqq. Tawaduk itu ialah kamu menerima secara total terhadap kebenaran. Tawaduk itu maksudnya kamu terima kebenaran. Makna bukan terima separuh, bukan terima 3 suku, menerima seluruhnya kebenaran, apatah lagi kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok apa ni pengertian tawaduk yang dinyatakan oleh Ibnu Athaillah ini, sebenarnya ramai antara manusia hari ini yang betul lah yang tidak tunduk tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tidak menerima apa saja diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada bukan setakat tak terima, ada di kalangan manusia yang sanggup menghina hukum peraturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Bukan setakat tak terima, kutuk lagi.
Kalau kita nak laksanakan hukum hudud contohnya, kan, nampak sangat kita ni ketinggalan. Malu kita pada dunia luar. Kita masih nak amalkan undang-undang yang dah ditinggalkan lama dulu kan. 1400 tahun yang dulu. Mana kita ni masih kuno lagi. Astagfirullahaladzim. Cakap macam tu. Kalau kita nak laksanakan hukum potong tangan contohnya, ramai sangat pencuri kat Malaysia ni, busuk negara kita dengan bangkai tangan. Boleh cakap macam tu, na'udzubillah. Kalau kita nak paksa semua tutup aurat, kita nak suruh semua perempuan tutup aurat, nampak sangat negara kita ni tak maju, tak ada fashion. Astagfirullahaladzim. Menghina kan, dengan nada menghina peraturan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia tak terima lah, maknanya dia belum tunduk lagi. Sebab tu kita tahu kan sebelum ni, tawaduk tu ada 3. Merendah diri kepada Allah, maknanya menerima segala hukum dia, merendah diri kepada Rasulullah, menerima segala sunnah-sunnah dia, cara hidup Rasulullah. Dan 3, merendah diri sesama manusia. Ada orang dengan manusia rendah diri, baik, bukan main lagi, belagak baik, tetapi dengan Allah dia menentang. Tak betul lah, tak sempurna dia punya pengertian tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Riwayat Imam Muslim, mana hadis sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk syurga barang siapa yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah penyakit sombong, takabur, membangga diri, membesar diri. Ni Nabi kata takkan masuk syurga. Besar zarah je. Kita tuan-tuan besar apple. Sebab besar sepenuh hati kita ni takabur, na'udzubillah. Sebesar zarah pun Nabi kata siapa yang kibir, dia ambil sifat Allah ni, dia tak layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan saya nak belajar dulu, Ustaz kata sifat sombong itu sifat Allah. Jangan kamu ambil sifat sombong Allah. Kita pun masa tu bodoh lagi. Ustaz ni sampai hati dia kata Allah sombong. Dia kata memanglah Allah sombong, sifat dia. Dan layak bagi Allah bersifat sombong. Sebab tu Allah tu mengatakan dirinya Maha segala maha kan. Maha besar, maha berkuasa, maha perkasa, maha bijaksana, semua maknanya dia membesarkan diri dia. Sebab takkan Allah nak tawaduk pula. Analah yang paling rendah, analah paling tak tahu. Takkan Allah nak kata gitu pula. So siapa nak sembah dia? Allah Ta'ala tu dia menyatakan kebesaran diri dia. Memang sifat sombong itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mana-mana hamba yang mengambil sifat sombong Allah, dia tak layak untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kan? Kan ada hadisnya yang Allah kata apa, sesungguhnya sifat sombong itu salah satu daripada selendang aku. Maka siapa yang mengambil, merebut, merampas selendang itu, maka tunggulah apa ni azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Anda tak ingat dia punya matan hadis tu. Kan? Okey. Dan apabila Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya tentang tawaduk, Imam Hasan Al-Basri yang salah seorang imam sufi yang terkenal. Ini sufi yang betul ni, tarikat sufi yang sebenarnya. Beliau menjawab, at-tawadhu an takhruja min manzilika wa la talqa musliman illa ra'aita lahu alayka fadlan. Allahu akbar. Tawaduk itu ialah apabila kamu keluar dari rumah kamu dan kamu tidak bertemu dengan seorang muslim pun, melainkan kamu melihat dirinya lebih baik dan mulia daripada diri kamu. Masya Allah. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu saya bawa tajuk ni, sebab saya rasa saya sendiri pun belum ada sifatnya lagi, belum sempurna lagi. Kadang-kadang kita hanya tawaduk sama-sama kita je, dengan orang yang sama kita je, sama apa? Sama taraf dengan kita ni. Kalau ada orang yang kita nampak rendah taraf daripada kita, kita mudah pandang rendah. Kan? Terutamanya kalau orang Bangladesh. Sudahlah orang Bangla, mak Bangla ni bukan boleh percaya contohnya. Tapi tak semua mak Bangla yang kita tak boleh percaya kan, ada yang kita boleh percaya. Bahkan ramai yang saya jumpa orang Bangla ni, sebagian besar ni saya jumpa, mereka adalah hafiz Quran, mereka adalah orang yang banyak menghafal hadis. Kan, maknanya lebih baik daripada kita lah. Kita ayat Quran pun tak hafal, kalau hafal pun tak lupa. Kan, kawan saya menghafal Quran, dia kata ustaz, hampir separuh dia lupa selepas balik ke Malaysia ni. Tapi dia ulang-ulang, kita terdengar dia baca, tengah malam dia ulang-ulang balik bacaan tu hingga dia tak lupa apa yang dia hafal. Subhanallah. Maknanya baik daripada kita lagi, dia sudah hafalan lah, dia sudah ilmu pun. Mungkin anda pernah jumpa seorang yang Masya Allah, kita nampak orang pandang dia kerja kontrak je, bina bangunan,
Tapi bila malam dia, lepas isyak dia baca Quran sampai tengah malam baca Quran. Dia nak ingatkan balik apa yang dia hafal. Tidur sekejap, bangun lagi tengah malam baca Quran. Rupa-rupanya bekas seorang imam. Dia memang imam dekat Bangladesh. Tapi sebabkan hidup dia susah, pasal datang ke Malaysia nak tanggung keluarga dia di Bangladesh. Orang alim rupanya, subhanallah. Kita tengok dia pandang hina je, kerja kontrak je. Macam saya pernah cerita kat tuan-tuan, kita kalau tak suka kat orang Indonesia, tak panggil orang Indonesia, orang Indon. Kan? Sudahlah main Indon, balik Indon lah. Kan, balik Lombok lah je kan, contohnya. Kita pandang rendah kat dia. Rupanya ada di antara mereka yang hebat ilmu dia. Yang saya pernah diberitahu oleh seorang sahabat. Tuan-tuan pun dah tahu cerita dia. Tak ingatlah dah cerita ke tidak. Dekat Keramat kan, anda tak ingat salah satu masjid, sama ada Masjid Ansar ataupun masjid satu lagi apa, Akram. Anda tak ingat salah satu lah. Pernah satu hari imam tak datang, lambat. Orang tunggu-tunggu imam tak datang. Jadi budak-budak ni kenal seorang budak ni, budak kerja kontrak je. Umur dia 20 lebih. Tak silap anda, masa tu umur dia 27 waktu umur dia. Jadi diorang memang kenal dia, selalu main badminton dengan dia. Jadi di samping pandai badminton ni, budak pondok punya, budak pesantren. Jadi diorang tolak dia jadi imam. Jadi orang pakcik-pakcik ni, macam kita lah pakcik-pakcik ni, orang lama ni tengok apa pula budak Endon ni pula ditolak jadi imam. Dia kata, pakcik, nampak je kerja kontrak tapi dia hebat pakcik, kami kenal dia. Kan, dia boleh jadi imam. Lepas tu pakcik tak bangsa cuba. Jadi imam malam tu, semai isyak dah silap. Sedap pula bacaan dia, subhanallah. Terkejut orang. Budak kontrak baca Quran jadi imam, sedap bacaan dia. Sampai ada yang macam terkesan lah, sedih bacaan dia. Dia baca tu sedih, nak orang faham kan. So lepas sembahyang tu, nazir ke anda tak ingat pengurusi masjid, jumpa dia, tanya siapa awak sebenarnya. Padahal dah lama dah duduk kat situ, sebelum tak pernah tanya pun siapa awak sebenarnya. Dia kata saya nama apa, nama saya tak ingat nama dia. Lepas tu duduk kat mana sini, kerja apa. Padahal tahu kerja dia apa, kerja kontrak je. Dia kata kenapa datang kerja kontrak sini, pasal dia susah, dia orang kampung miskin, keluarga dia miskin. Last kali tak silap anak lah, nazir ataupun pengurusi tu tanya dia, dah kahwin ke belum? Kata, belum lagi pak, duit pun tak ada, nak kahwin apa, nak tak jadi menantu saya. Subhanallah, offer terus. Padahal lama dah dia kenal budak tu. Bila tahu dia budak pasal rupanya belajar pondok lama, daripada kecil sekolah pondok, terpikat si nazir ataupun si pengurusi. Tuan-tuan boleh tanyalah antara salah satu masjid tu. Akhirnya jadi menantu. Dia kata kalau bapak setuju, dia kata kecil tapak tangan Stadium Negara saya tadahkan. Itulah kalau kita lah kan, kecil tapak tangan, dulang sebesar-besarnya saya tadahkan. Kalau bapak dah setuju. Tapi pak katanya elok tanya anak bapak dulu, dia kata. Dan anak bapak tu memang dah kenal lah, kawan cerita budak ni budak bagus semua kan. Dia dengar bapak dia pun ada rupa juga kan. Bila bapak dia nak kahwin dengan budak tu, setuju pak, setuju terus anak dia, masya-Allah kan, nak kahwin. Lepas tu lah, bukan setakat jadi imam, bila malam-malam dia ajak budak-budak muda, dia ajak dia main badminton. Dia orang kata, dia orang cerita tak pernah menang main badminton dengan dia. Macam Rudi Hartono kan? Mungkin guru dia lah kot, Rudi Hartono. Dia tu jadi imam hebat, ilmu banyak, main pun pandai badminton, tak pernah menang kata. Kena smash saja. Jadi akhirnya kahwin dengan anak nazir ataupun pengurusi, anda tak ingat. Tapi tak panjang umur dia, dapat anak seorang, meninggal lah ustaz dia. Tak panjang usia dia kan. Lepas dapat anak seorang, meninggal. Tak tahu lah, mungkin banyak sangat badminton tau lah, wallah alam kan. Okey, itu contoh dia. Dan apakah tuntutan supaya kita tawaduk kan? Antaranya kan, berdasarkan firman Allah dan sebagainya. Antaranya di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, waqfid janahaka lil mu'minin. Wahai Muhammad, hendaklah kamu rendahkan sayapmu, janganlah kamu takabur, janganlah kamu sombong, janganlah kamu ego kepada orang-orang yang beriman, sesama orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan kamu ni, jangan kamu sombong, jangan kamu takabur. Itu perintah Allah. Allah ingatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya besarlah benda ni. Sifat tawaduk ni satu benda yang besar, dan sifat sombong satu benda yang amat dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu wahai Muhammad kepada mereka yang menurutimu di kalangan orang-orang yang beriman. Rendahkan, jangan kamu sombong dan takabur. Jangan sebab kamu rasa kamu ni kekasih Allah, Habibullah, kamulah sebaik-baik manusia, pilihan Allah, kamu boleh membesarkan diri kamu, berlagak di hadapan manusia. Itu perintah Allah kepada Rasul
Rasulullah. Allah Ta'ala didik Nabi. Masya Allah. Siapakah yang paling hebat pendidikan dia? Kan? Melainkan pendidikan asuhan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Nabi menyatakan dalam satu sabdanya, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala sendiri yang telah mendidik aku, yang telah membentuk diriku, dan Allah lah sebaik-baik pendidik. Allah lah sebaik-baik orang yang membentuk diri seseorang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam Sahih Muslim dinyatakan an Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir an Iyad bin Himar. Himar nama ayah dia. Anak pun tak faham tu apa. Tak ada nama betul atau penggelaran kan? An Iyad bin Himar akhi Bani Mujashih qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khatiban faqala inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Satu hadis Allah menyatakan sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, kan Allah dah didik Nabi supaya tawadhu, jangan sombong. Maka Nabi kata Allah telah mewahyukan kepadaku agar kamu semua merendah diri, jangan sombong, jangan belagak, jangan ego, jangan membesarkan diri, sehingga tidak ada seorang pun di antara kamu yang menyombong, membanggakan dirinya ke atas yang lain, kan? Dan tidak bersikap melampau ke atas yang lain. Kan pernah berlaku apa ni satu perbalahan tak silap anak antara Bilal dengan Abu Zar. Itu tuan-tuan, ada ustaz yang ingat kan? Bilal Abu Zar ni mula dia borak, lepas tu berbincang satu hukum kot. Jadi Abu Zar pun nyatakan pandangan dia, Bilal pun nyatakan pandangan dia. Tapi bila Bilal cakap, bila si Abu Zar ni rasa dia macam nak kalah, dia kata sudahlah anak budak hitam gitu. Sudahlah anak budak hitam, mana kau macam mana hebat pun tetap budak hitam juga. Hitam tetap hitam, kan? Kalau hitam-hitam di pandangan dia lain kan? Ini dipanggil budak hitam, anak budak hitam, atau anak perempuan hitam. Tak payahlah kau cakap banyak sangat, kau hitam tetap hitam. Terkedu Bilal, takkan sahabat Nabi boleh kutuk dia macam tu. Dia kata budak hitam lah. Kalau kita sudahlah negro, hitam macam belakang kuali, nak cakap banyak lagi teruk lagi. Dia kata sudahlah budak hitam, itu je. Tapi terasa apa ni Bilal bin Rabah, dia berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata adakah patut Abu Zar mengatakan aku budak hitam? Kalau kita jadi agaknya, kalau kita lah orang mengadu, ya memang kau hitam. Kita astagfirullahalazim, tambah lagi penyakit, kan? Dia kata Rasulullah dengar tu merah padam ke Nabi. Nabi kata siapa yang kata tadi? Abu Zar. Panggil dia, kata Nabi. Masya Allah, cepat bertindak kan? Panggil, wahai Abu Zar, benarkah kamu menyatakan sedemikian kepada Bilal? Dia terbenar Rasulullah. Rasulullah kata innaka mru'un fikal jahiliyah. Sesungguhnya wahai Abu Zar, dalam diri kamu ada lagi karat-karat jahiliyah, sampai kamu menghina sahabat kamu. Tengok tu kan? Innaka mru'un fikal jahiliyah. Anda tengok itu lebih kurang hadis tu. Wahai Abu Zar, sesungguhnya masih ada lagi dalam hati kamu karat-karat jahiliyah, sehingga kamu merasakan kamu hebat, kamu menghina sahabat kamu dengan memanggil dia anak budak hitam. Lepas tu kata Abu Zar dengar tu terkejut, ya Allah, rupanya besar rupanya. Tak boleh pernah rendah macam tu kan, walaupun bagi dia mungkin kecil je, rupanya benda tu besar pada Rasulullah. Lepas tu Abu Zar kata, wahai Bilal, dia kata, dia letakkan muka dia dekat pasir, dia kata wahai Bilal, pijaklah kepala tu. Dia kata Masya Allah. Kita bayangkan sahabat kan, dia takut dengan dosa mengatakan benda yang salah itu. Dia kata wahai Bilal, menangis Abu Zar. Dia letakkan muka dia dekat pasir, sekarang pijaklah kepala aku wahai Bilal, supaya tertebus dosa. Tapi Bilal tak pijaklah. Kalau kita mari sini, dah lama dah nak pijak pada kau kan, astagfirullahalazim kan. Tapi Abu Zar tak balaslah. Abu Zar maafkan sahabat dia kan. Begitu juga apa yang berlaku kepada Aisyah. Aisyah pernah, anda tak ingat nama isteri Rasulullah? Isteri Rasulullah ni ramai kan, ada kata 11, ada kata 12, ada kata 10, tapi yang anda baca 11 lah, ataupun 12 isteri dia. Aisyah satu hari bila Nabi mention, Nabi sebut nama seorang isteri ni, apa nama isteri dia, lupa pula. Dia kata, oh, si perempuan pendek itu je kan. Memang kebetulan isteri Nabi seorang ni dia pendek sikit, renek. Kalau dia nak naik unta pun, Nabi terpaksa letak melutut, dia terpaksa pijak lutut Nabi tu untuk naik atas unta. Maknanya rendah sangat lah.
kan. Lepas tu dia kata, oh isteri kamu yang renek itu, kan, yang pendek itu. Nabi kata, wah Aisyah, kau cakap macam tu dekat siapa nama dia, Juwairiyah. Kau kata begitu kat dia, sesungguhnya sekiranya kata-kata kamu itu dicampakkan ke laut, air laut akan membusuk. Tengok tu, sebab kamu tak. Aisyah kata, lah kata pendek je, bukan kata apa pun. Kalau kita, alam mana ada Rasulullah ni, orang kata pendek je, cemburu apa dah, marah sangat hati kat isteri dia. Ya, kalau kita kan, Rasulullah kata tak boleh, kamu kata tu, tapi Aisyah tak kata itu, itu tuan nak, anak tambah. Rasulullah kata, oh si perempuan pendek itu, kata-kata kamu itu, kalau dengan niat menghina, kalau dicampak ke laut, air laut yang 7 lautan itu akan membusuk, jadi busuk. Terkejut Aisyah, cepat-cepat dia pergi rumah isteri Nabi itu, minta maaf. Dan dia sebut apa yang dia kata pada isteri itu, kan. Tak tahulah gaduh tidak, tak tahulah lepas tu tarik rambut tidak, ada tak tahu. Tapi sampai situ je dia tahu. Subhanallah. Maknanya tak boleh langsung kita ni rasa kita hebat sampai kita mengeluarkan kata-kata menghina orang lain. Wallahu a'lam. Cukup tuan-tuan. Sampai berapa biasanya? Macam dah cerah ya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Dulu sambung sikit. Kan? Sehingga kamu tidak ada seorang pun di antara kamu yang menyombongkan diri, yang membanggakan diri ke atas yang lain, dan tidak bersikap melampau ke atas yang lain. Jangan sikap zalim kepada orang lain. Jangan kita bersikap melampau, menzalimi, mengambil hak-hak orang lain. Kerana semuanya akan diperbicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan binatang yang menanduk binatang pun Nabi kata kan, tengok dalam YouTube kan banyak ceramah tentang tu. Binatang yang pernah menzalimi binatang kat dunia ni pun tanduk, contoh kan, dia tanduk terbuai buruk kawan tu. Di akhirat nanti pun akan dibalas. Apatah lagi kita sama manusia akan dibalas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu nak tunjuk video tu. Nanti kemudian nanti saya fikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawlana shaqiyyan wa la mathulan wa la mahruma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumah cuma Nuri. Lepas Johor. Johor Singapura. Lepas Johor. Apa dia panggil?